Bayangkan ini, kamu sedang duduk di kedai mamak, tengok berita ekonomi dan tiba-tiba keluar headline. Ekonomi Indonesia mencecah $1.4 trilion. Negara dengan GDP terbesar di Asia Tenggara. Tapi esoknya, kamu nampak berita lain. Ratusan ribu rakyat Indonesia masih meninggalkan kampung halaman mereka untuk kerja di Malaysia. Dua fakta ni nampak macam tak masuk akal kalau letak sebelah masing-masing. Jadi hari ni, kita nak bongkar kenapa benda ni berlaku. Dan jawapannya, mungkin buat kamu tengok Malaysia dengan cara yang sama sekali berbeza. Kalau kamu tengah dengar video ni sekarang, tolong bantu aku buktikan satu benda. Adik aku cakap, "Abang, channel kau tu takkan dapat 100 subscriber pun. Topik pasal Indonesia ni siapa nak tengok?" Tapi aku percaya, cerita macam ni perlu didengar. Kalau kamu rasa ilmu ni bermanfaat, tekan subscribe sekarang. Buktikan kat dia dan kita ni jenis orang yang nak faham dunia lebih dalam, bukan sekadar scroll TikTok je. Assalamualaikum dan selamat datang. Okey, jadi kita mulakan dengan fakta yang ramai tak sedar. Indonesia bukan negara miskin. Jauh sekali dari itu. GDP Indonesia pada 2023 ialah dalam lingkungan $1.37 trilion Amerika. Untuk kamu faham betapa besarnya angka tu, itu lebih besar dari GDP Switzerland, Sweden dan Norway digabungkan sekali. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, mengatasi Thailand, Malaysia, Vietnam, semua sekali. Dan penduduknya 277 juta orang. Negara keempat paling ramai penduduk di dunia. Tapi walaupun dengan semua tu, lebih 1.8 juta rakyat Indonesia berdaftar bekerja di Malaysia sahaja. Dan angka tidak berdaftar, ada yang anggarkan 2 kali ganda dari itu. Jadi soalannya bukan kenapa Indonesia miskin. Soalan sebenar yang perlu kita tanya ialah kenapa saiz ekonomi sesebuah negara tak semestinya bermakna rakyatnya hidup senang. Dan inilah yang paling ramai orang silap faham tentang ekonomi. GDP tu macam saiz juadah atas meja. Tapi yang penting bukan saiz juadah. Yang penting ialah berapa banyak yang sampai ke pinggan tamu. Indonesia ada juadah besar, tapi juadah tu tak dibahagi sama rata. Ini yang ekonomis panggil ketidaksamaan pendapatan. Dan Indonesia ada masalah besar dalam hal ni. Cuba kita tengok angka yang lebih dekat dengan kehidupan sebenar. Pendapatan per kapita Indonesia, maksudnya purata pendapatan untuk setiap orang, ialah dalam lingkungan $4,900 setahun. Malaysia, lebih $12,000 setahun, hampir 3 kali ganda. Kamu boleh bayangkan kalau gaji kamu tiba-tiba 3 kali ganda besarnya. Adakah kamu masih nak duduk kat tempat yang sama? Tapi tunggu, ada lagi satu lapisan yang lebih dalam dari ni. Masalah Indonesia bukan sekadar pasal pendapatan rendah saja. Ia pasal ketidaksamaan yang melampau antara bandar dan luar bandar. Jakarta, ibu kota Indonesia, itu satu dunia yang berbeza. Pencakar langit, pusat beli belah mewah, kafe yang secangkir kopinya lebih mahal dari makan tengah hari kat warung. Tapi kalau kamu pergi ke pedalaman Jawa, ke kampung-kampung di Kalimantan atau Sulawesi, kamu tengok realiti yang lain sama sekali. Orang kerja di ladang dengan upah yang kadang-kadang tak sampai RM100 sehari. Dan inilah punca sebenar gelombang TKI ke Malaysia. TKI, Tenaga Kerja Indonesia, bukan datang sebab negara mereka gagal. Mereka datang sebab jurang upah antara dua negara ni terlalu besar untuk diabaikan. Seorang pembantu rumah tangga di Indonesia mungkin dapat gaji RM800 hingga RM1,500 sebulan. Di Malaysia, gaji yang sama boleh mencecah RM1,500 hingga RM2,500 atau lebih. Untuk seorang pekerja ladang kelapa sawit, jurang ni lagi ketara. Bayangkan, kamu boleh hantar 2 kali lebih banyak duit balik kampung dengan kerja yang sama. Kamu pilih apa? Sound familiar? Ini bukan cerita yang unik untuk Indonesia. Sebenarnya,
Ini pola yang berulang di seluruh sejarah manusia. Orang akan sentiasa bergerak ke tempat yang upahnya lebih tinggi. Orang Mexico pergi ke Amerika, orang Bangladesh pergi ke Qatar, orang Filipina tersebar ke seluruh dunia, dan orang Indonesia, Malaysia jadi pilihan utama sebab jarak dekat, bahasa mirip, budaya tak terlalu asing dan peluang kerja ada. Tapi here's the thing yang ramai tak perasan. Kehadiran TKI Indonesia sebenarnya bukan sekadar menguntungkan pekerja itu seorang-seorang. Ia membantu ekonomi kedua-dua negara serentak. Dari sisi Malaysia, kita dapat tenaga kerja untuk sektor yang rakyat Malaysia sendiri dah tak nak buat. Ladang kelapa sawit, binaan, kerja rumah tangga, kilang. Tanpa pekerja asing, kos pengeluaran Malaysia akan melambung naik. Harga rumah baru akan lebih mahal. Harga sawit akan naik. Banyak benda yang kita ambil mudah sebenarnya bergantung pada tenaga kerja luar. Dan dari sisi Indonesia, wang yang dihantar balik kampung yang disebut remitan itu nilainya bukan kecil. Pada 2022 sahaja, jumlah remitan yang masuk ke Indonesia dari seluruh dunia cecah lebih 37 bilion dolar Amerika. Ini bukan duit yang pergi ke kerajaan atau syarikat besar. Ini duit yang terus masuk ke tangan keluarga di kampung. Ia bayar yuran sekolah anak. Ia bina rumah. Ia mulakan perniagaan kecil. Dalam banyak cara, TKI ini adalah jurutera pembangunan yang tak pernah disebut dalam buku ekonomi. Tapi kita kena jujur juga. Bukan semua cerita TKI ini cerita yang happy ending. Ada yang pergi dengan penuh harapan tapi balik dengan tangan kosong atau lebih teruk lagi, tak balik langsung. Kes penderaan pembantu rumah tangga, majikan yang tak bayar gaji, ejen yang tipu, dokumen yang dipalsukan. Ini realiti yang berlaku dan ia berlaku lebih kerap dari yang kita selesa untuk akui. Kerajaan Indonesia dah berkali-kali cuba betulkan sistem ni. Dengan moratorium ke negara-negara tertentu, dengan program latihan, dengan sistem pendaftaran yang lebih ketat. Tapi masalah ni masih berterusan sebab permintaan masih tinggi dan kawal selianya masih lemah di banyak tempat. Dan ini bawa kita kepada soalan yang lebih besar. Kenapa selepas berdekad-dekad masalah ni masih tak selesai? Jawapannya panjang, tapi salah satu punca terbesar ialah struktur ekonomi Indonesia itu sendiri. Ekonomi Indonesia tumbuh pesat dalam 5 hingga 6% setahun dalam tempoh banyak tahun. Tapi pertumbuhan tu lebih banyak berlaku di sektor perkhidmatan dan digital di bandar besar. Sektor pertanian dan pembuatan di kawasan luar bandar masih ketinggalan. Jadi kamu ada situasi di mana Jakarta bertambah mewah tiap tahun, tapi orang di desa Jawa Timur masih rasa tak ada peluang yang setara untuk mereka. Ini bukan salah rakyat Indonesia. Ini masalah struktur yang memerlukan penyelesaian jangka panjang. Indonesia sebenarnya dah sedar masalah ni. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kerajaan Indonesia di bawah Presiden Jokowi dan kini Presiden Prabowo dah cuba alihkan fokus kepada pembangunan infrastruktur luar bandar, hilirisasi sumber semula jadi, yang maksudnya proses bahan mentah dalam negara dulu sebelum ekspor, dan program latihan kemahiran untuk anak-anak muda. Projek Ibu Kota Baru Nusantara di Kalimantan pun sebahagiannya adalah usaha untuk agihkan pembangunan luar dari Pulau Jawa yang terlalu padat. Sama ada strategi ini akan berjaya atau tidak, itu soalan yang masih terbuka. Tapi ada satu perkara yang dah mula berubah dan ini menarik untuk kita perhatikan dari Malaysia. Generasi muda Indonesia sekarang ni yang lahir dalam era internet, yang dah biasa tengok dunia melalui YouTube dan TikTok, mereka ada pilihan yang generasi sebelum tak ada. Mereka boleh jadi freelancer, boleh jual produk online, boleh bina brand sendiri tanpa perlu keluar dari kampung. Dan ini perlahan-lahan mula ubah dinamik. Bilangan TKI yang mendaftar mula stabil, tidak meningkat sepantas dulu
Sebahagiannya sebab pilihan ekonomi digital dah mula berkembang. Tapi jangan silap faham, perubahan ni masih awal. Masih ratusan ribu yang terus memilih jalan lama. Dan sekarang kita dah hampir sampai ke bahagian yang paling penting dalam cerita ni. Bahagian yang kena kita semua fikir. Bukan sekadar sebagai penonton, tapi sebagai jiran serantau. Malaysia dan Indonesia ada hubungan yang complicated. Banyak ketegangan. Isu sempadan, isu budaya, isu pekerja asing yang kadang-kadang jadi bahan berita negatif. Tapi kalau kita tengok dari sudut ekonomi yang lebih luas, kita sebenarnya saling bergantung. Ekonomi Malaysia perlukan tenaga kerja yang Indonesia ada. Keluarga Indonesia perlukan peluang yang Malaysia tawarkan. Ini bukan hubungan sehala. Ini simbiosis, walaupun ia kadang-kadang nampak tak seimbang. Dan mungkin itulah cara paling tepat untuk kita lihat fenomena TKI ni. Bukan sebagai masalah, bukan sebagai beban, tapi sebagai cermin yang menunjukkan betapa kompleksnya ekonomi global, bahawa saiz sebuah negara tak sama dengan kekayaan rakyatnya, bahawa pertumbuhan GDP bukan automatik bermakna semua orang dapat bahagian yang adil, dan bahawa manusia akan sentiasa mencari cara untuk bagi keluarga mereka kehidupan yang lebih baik, walaupun kena rentas sempadan untuk buat benda tu. Jadi apa yang kita boleh bawa balik dari semua ni? Pertama, jangan ukur kekayaan sebuah negara hanya dari GDP. Ukur dari bagaimana agihan kekayaan tu berlaku kepada semua lapisan rakyat. Kedua, setiap TKI yang kamu jumpa di sini, sama ada mereka kerja kat tapak bina berhampiran kamu atau jaga rumah jiran kamu, mereka ada cerita. Cerita tentang keberanian untuk tinggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anak. Dan ketiga, ekonomi serantau kita lebih berkait rapat dari yang kita sangka. Apa yang berlaku di Jakarta, akhirnya akan rasa kesannya di Kuala Lumpur juga. Kalau video ni buat kamu fikir, kalau ia buat kamu tengok berita ekonomi dengan cara yang berbeza, itulah yang aku nak. Tekan like, subscribe dan tinggalkan komen di bawah. Korang rasa, dalam 10 tahun lagi, adakah gelombang TKI ini akan berkurang atau terus berterusan? Aku nak baca pendapat korang. Sampai jumpa di video seterusnya.